Sosialisme merupakan salah satu sistem organisasi sosial dan ekonomi. Dalam sistem ekonomi sosialis, kegiatan produksi dimiliki, diurus dan dinikmati oleh rakyat secara seluruh. Sosialisme terbentuk daripada kesedaran pekerja bahawa penderitaan daripada majikan mereka adalah daripada sistem kapitalis. Jadi, mereka bercadang untuk berjuang agar dapat mengubah sistem itu. Kapitalisme merupakan sistem yang menghasilkan ketidakseimbangan layanan yang diberikan kepada pekerja oleh majikan yang semakin mendalam dan menyebabkan pengangguran. Selain itu, sosialisme juga menyebar melalui peningkatan pergerakan tempatan terhadap penjajahan Eropah di Asia dan Afrika dan penjajahan informal Amerika Syarikat di Amerika Latin. Oleh kerana kekuatan politik yang melonjak di Amerika Syarikat, ia telah meninggalkan campur tangan kerajaan untuk mengagihkan kekayaan daripada korporat. Hari ini saya ingin menerangkan berkenai teori sosialisme. Pemikiran sosialis awal mengambil pengaruh beragam filsafat. Pemikiran ini berkembang dengan lebih besar dengan kemunculan positivisme. Untuk pengetahuan semua, positivisme berpendapat bahawa dunia, alam dan sosial dapat difahami melalui ilmu pengetahuan dan dianalisis melalui metod ilmiah. Tujuan fundamental sosialisme adalah untuk mencapai tingkat lanjut dari produksi dengan berpendapat bahawa perluasan kemampuan produktif manusia adalah dasar bagi perluasan kebebasan dan kesamarataan dalam masyarakat. Teori sosialisme juga berpendapat bahawa perilaku manusia sebahagian besarnya dibentuk oleh lingkungan sosial. Kaum sosialis memandang kreativitas sebagai aspek esensial dan dari sifat manusia dan mendefinisikan kebebasan sebagai keadaan di mana individu dapat mengekspresikan kreativitas mereka tanpa hambatan baik dari langkaan materi atau institusi sosial yang koersif. Salah satu faktor-faktor sosialisme ialah generasi muda mahukan kesesamaan untuk semua tanpa mengira latar belakang ekonomi. Dalam artikel yang telah saya rujuk ada mengatakan bahawa generasi muda sangat menyokong idea kesesamaan terutamanya dalam persamaan ekonomi atau economic equality. Okey, Aisyah jelaskan persamaan ekonomi adalah konsep keadilan dalam ekonomi terutamanya dalam bidang percukaian dan ekonomi kebajikan. Faktor kedua ialah gaji minimum yang tidak mencukupi untuk keperluan asas. Dalam artikel yang Aisyah rujuk, mereka mengatakan kombinasi hutang, pinjaman pelajar, peluang pekerjaan dan kadar peningkatan harga rumah atau harga sewa rumah telah memberikan kesan kepada generasi kini. Jadi kalau kita gabungkan hutang-hutang tersebut dengan perbelanjaan harian, jelas di sini peranan wang sangat memainkan peranan yang penting. Jadi gaji minimum ini tidak mencukupi kerana peningkatan gaji minimum tidak selaras dengan peningkatan harga keperluan asas. Faktor ketiga ialah sosialis ni tidak gemar akan sistem kelas terutamanya di tempat kerja. Sosialis berfikiran bahawa anda berhak untuk mendapat ganjaran apabila syarikat tempat anda bekerja mendapat keuntungan dan anda berhak untuk bersuara tentang bagaimana syarikat itu berjalan. Kat sini dia tekankan untuk pekerja biasa kerana apa-apa keputusan yang diambil oleh syarikat sedikit sebanyak akan menjejaskan kerja yang mereka akan buat. Jadi sebab tu mereka berhak. Lagipun kalau mereka tidak melakukan kerja-kerja mereka atau tugas-tugas mereka, pihak atasan juga tak dapat menyempurnakan atau tidak dapat meneruskan kerja yang sedang dibuat kerana basic work tak complete. Macam itulah. Itu saja daripada saya. Kisah yang seterusnya akan bincangkan tentang impak sosialisme. Impak sosialisme ada 2 poin, iaitu dalam bidang ekonomi dan Islam dan juga pendidikan. So dalam pendidikan saya dapat tiga cabang, iaitu pinjaman buku teks, pengenalan sistem persoalan kebangsaan
dan juga pinjaman pelajar bagi yang memerlukan. Pinjaman ni macam PTPTN ke ataupun beasiswa macam beasiswa bank negara. So dalam ekonomi dan Islam, saya dapat 3 cabang juga, 3 poin, iaitu kebebasan hak individu, hak pemilikan harta, keadilan dan kesesamaan sosial ataupun social equality. So tentang hak pemilikan harta ni, dalam Islam dia tak kisah pun macam nak ada banyak mana pun harta. Tapi dalam Islam dia telah menetapkan kewajipan untuk bayar, macam bayar zakat dan juga bayar infak. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih. Sistem ekonomi yang mapan dan utuh dapat menjana kemajuan negara. Selaku pemegang amanah, negara bertanggungjawab meneruskan rezeki kepada rakyat dengan adil dan bebas daripada diskriminasi dan monopoli. Sosialisme praktikal harus ditolak segala bentuk ikatan dogma dan kekulutan tafsiran. Bagi membentuk satu masyarakat bersatu padu, negara kita berdaulat dan bertamadun perlu memiliki satu identiti bangsa. Keprihatinan terhadap polarisasi kaum dan sifat berganding bahu bagi membentuk satu masyarakat yang bersatu padu penting demi kemajuan dan kemakmuran rakyat. Sifat sosialisme dapat memperkenalkan satu rupa bangsa yang dikenali sebagai bangsa Malaysia. Beranggapan bahawa pemilikan bersama merupakan cara yang paling baik dengan sedikit harta milik ataupun tiada harta milik sekali. Sosialisme juga menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Terakhir, sosialisme boleh diterapkan dalam skop persoalan gagasan identiti negara bangsa. Sekian, terima kasih.